Okey. Baru betul kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan kita Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kelas ganti cikgu. Alhamdulillah ada ramai hari ni. Okey, kita teruskan kelas sementara menanti kawan-kawan kita. Okey, pada malam ni kita masuk tajuk baru. Okey, tajuk nisbah trigonometri. Okey, tajuk nisbah trigonometri ni sebenarnya adalah sambungan kepada tajuk di tingkatan 2. Tingkatan 1 tak silap cikgu. Sekejap kita tengoklah. Tajuk apa di tingkatan 1? Kita tengok. Ini kaca lah. Ini kaca. Pergi ke sana. Pergi makan bilik. Jaga simpan ni. Pergi bawa masuk bilik. Okey, nisbah trigonometri ni adalah sambungan kepada tajuk di tingkatan 1. Okey, kalau kamu tengok tajuk di tingkatan 1, yang kata trigonometri ni tajuk baru, tak, dia sambungan kepada tajuk ni. Tajuk yang ke-13. Okey, tajuk yang ke-13 ni teorem Pythagoras. Apa maksud teorem Pythagoras? Ingat lagi tak konsep teorem Pythagoras? 292. Okay, kita cikgu buka sikit lah sebagai selingan introduction. 100 berapa ni? 192. Okey, di bawah tajuk teorem Pythagoras, sebelum cikgu ceritalah, sebelum kita masuk tajuk baru ini, dia adalah sambungan pada tajuk teorem Pythagoras. Okey, semua kan ingat lagi tajuk teorem Pythagoras? Ingat kan? Apa itu teorem Pythagoras? Okey, cikgu terangkan sikit dalam konsep teorem Pythagoras ni. Okey, internet slow. Okey, di bawah konsep teorem Pythagoras, cikgu rasa cikgu kena tutup lah cikgu punya internet ni. Okey, Sekejap adik, Kejap. Nak pinjam telefon. Kejap, cikgu sedang betulkan ni. Nak pinjam telefon. Jangan pergi jauh. Tak mahu pergi jauh. Habis guna internet. Saya nak tu. Tepi ni ya, tepi ni. Saya nak tu. Jangan pergi jauh, Dik. Nak pergi dekat No. lampu. Oh, gangguan semua. Okey. Amal Afi. Internet cikgu slow ni. Sekejap. Okey, internet cikgu masih lagi ni. Okey, cikgu nak cerita sikit berkenaan teorem Pythagoras. Konsep dia, sebab dia ni tajuk nisbah trigonometri ni adalah sambungan kepada tajuk ni lah. Okey, apa itu teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras ni berkenaan dengan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, dia menceritakan teorem Pythagoras ni. Sikit tak sambung pen. Pen cikgu tak ada. Okey, dia bercerita tentang teorem Pythagoras ni dia bercerita tentang sebuah segitiga bersudut. Okey, segitiga bersudut tegak. Nah, ada. Awak duduk tak habis.
Wah, okey. Terima kasih. Okey, sebuah segitiga bersudut tegak. Di mana dalam teorem Pythagoras ni, okey, kalau kami ingat balik, teorem Pythagoras ni adalah kita mencari panjang garisan A, garisan B dan garisan C. Garisan A, B, C. Abang mau perhatian lagi. Okey, garisan A, B, C. Okay, kalau tengok di sini, tengok apa sini. Okey, di mana konsep yang kita kena ingat di bawah teorem Pythagoras nak mencari panjang A, B dan C, tiga garisan ni. Okey, di mana garisan ni, okey, salah satu adalah garisan yang paling panjang. Apa maksud garisan yang paling panjang? Okey. Garisan yang paling panjang bermaksud adalah garisan hipotenus. Garisan hipotenus. Garisan hipotenus adalah garisan yang paling panjang. Macam mana kita nak tahu garisan hipotenus? Kalau sebuah segitiga ni, contohnya segitiga ni macam ni. Okey, garisan hipotenus adalah garisan yang setentang dengan sudut tegak. Maka itulah hipotenus. Tak kisahlah dia terbalik, terbaring, terpusing ke, maksud ini adalah hipotenus. Hipotenus adalah garisan yang paling panjang. Okey. Bagaimana? Okey, untuk di bawah tajuk teorem Pythagoras, kita hanya mencari panjang garis. Kita mencari panjang garis A, panjang garis B dan panjang garis C. Di mana di bawah tajuk teorem Pythagoras kamu diberi formula. Bagaimana nak cari garis yang paling pendek? Bagaimana nak cari garis yang paling panjang? Formula dia ada formula kan? Okey, kalau contohnya nak ingat balik, nak cari garisan C, garisan hipotenus, garisan C, contohnya C, maka garisan yang pendek ni perlu ditambah. Yang pendek dua tu, di sini ada satu panjang, dua pendek. Jadi nak cari yang panjang, yang dua pendek tu perlu ditambah. A perlu ditambah dengan B. Maka semua ni perlu dikuasa 2. Maka kita akan dapatlah C itu sama dengan berapa. Nak cari garisan yang pendek. Pendek mana? Salah satu A. Maka garisan yang panjang perlu ditolak. Garisan panjang tolak yang pendek lagi. C tolak B. Maka kuasa 2 semua. Dan nak cari garisan pendek B, maka garisan panjang perlu ditolak garisan pendek lagi. C tolak A. Kuasa 2. Okay, soalan cikgu jelas tak? Soalan cikgu ni clear tak? Cikgu pun tak apa nak ni. Kalau ada soalan tak tanya. Siapa boleh respon? Soalan cikgu ni jelas ke tak? Clear tak? Okey, jadi di bawah tajuk ni, di bawah tajuk teorem Pythagoras, kita mencari panjang ini. Okey, panjang ni. Tapi di bawah tajuk nisbah trigonometri, tugas kita bukan nak mencari panjang. Okey, kamu akan jumpa di bawah tajuk trigonometri ni, dia akan kait juga dengan teorem Pythagoras, di mana soalan tanya berapa panjang garisan A ataupun garisan B ataupun garisan C. Tapi di bawah tajuk trigonometri nanti kita mencari apa? Sudut ni. Sudut ni dah tetap dah 90 darjah. Sudut ni tak berubah, 90 darjah. Maka kita akan mencari sudut ni, tangent ni dan tangent ni. Okey, dua sudut ni yang kita akan cari nanti, berdasarkan kepada panjang garis yang diberi. Nanti dia akan ada formula dia. Okey, jadi kita tengok. Hari ni kita akan masuk tajuk baru. Okey. Tajuk ni insya-Allah tajuk yang mudah. Tajuk ni nanti, okey, cikgu nak pesan lah. Okey. Cikgu tunjuk. Okey, untuk tajuk ni semua orang wajib ada. Okey, untuk tajuk ni nanti, untuk mungkin hari ni kita tak guna lagi kalkulator ni. Untuk tajuk ni kita akan kita akan guna apa? Kita akan guna kalkulator saintifik. Untuk tajuk ni kita akan guna kalkulator saintifik sepenuhnya. Jadi setiap orang pada kamu mesti ada kalkulator saintifik. Kalau tak ada, kamu boleh install dalam Play Store ataupun App Store, Apple App Store ataupun Google Play Store. Kamu install siap-siap
kalkulator saintifik ni. Okey, mudah. Jadi sat lagi kita akan guna. Sebelum ni kamu guna butang sebelum ni sekejap cikgu ni dulu. Green screen. Okey. Sana. Okey. Kalau sebelum ni kita menggunakan butang punca kuasa, yang ni kamu dah mahir punca kuasa, butang punca kuasa, tak kisah kuasa 2, kuasa 3, kuasa apa. Punca ni kamu dah settle, selesai. Yang ni pun selesai. Okey, untuk tajuk ni kita akan guna butang sin, butang cos dan butang tan. Okey, di bawah tajuk ni kita akan guna 3 butang ni. Okey, jadi tajuk ni tak susah lah. Sebab apa? Sebab semua kalkulator akan buat, kita hanya tekan je nombor tersebut. Kalkulator yang akan kira. Jadi butang sin, cos dan tan ni di bawah tajuk inilah tajuk apa? Tajuk nisbah trigonometri. Okey, kita pergi dulu. Nisbah trigonometri adalah sambungan kepada tajuk teorem Pythagoras lah di tingkatan 1. Okey, kita cikgu masuk ni. Okey, nisbah trigonometri. Ini sangat penting lah. Okey. Okey, kalau kamu tengok di sini, hipotenus tidak akan berubah. Okey, sana. Cikgu ambil ni. Kalau cikgu share konten ni, okey, minta maaf cikgu tak boleh nak share konten. Kalau cikgu share konten, cikgu tak boleh nak edit apa-apa. Okey, cikgu ambil sana. Okey, saat cikgu edit. Okey. Okey, di bawah tajuk ni simple saja. Kamu yang kata oh cikgu tajuk baru susah cikgu. Tak. Dia ada sambungan. Dia cerita benda yang hampir samalah dengan teorem bawah tajuk teorem Pythagoras. Okey, di mana konsep asas teorem Pythagoras tidak berubah sedikit pun, tak akan berubah. Jadi kita sambung daripada konsep teorem Pythagoras, di mana sebuah segitiga bersudut tegak. Apa yang kamu nampak ni segitiga bersudut tegak. Okey, hipotenus dia sama seperti teorem Pythagoras. Okey, di bawah teorem Pythagoras, hipotenus adalah garisan yang paling panjang yang setentang dengan sudut tegak. Di sini kalau kamu tahu segitiga ada 3 garis, betul tak? Segitiga ada 3 garis. Okey, di mana garis yang paling panjang adalah hipotenus, manakala garis yang pendek ni kita panggil garis pendek lah. Satu je nama, hipotenus. Yang ni garisan ini tak ada nama. Nama dia garisan pendek lah. Okey, jadi di sini ada 3 sudut. Okey, kalau cerita dalam teorem Pythagoras kita bercerita tentang garis. Okey, dalam teorem Pythagoras kita bercerita tentang garisan. Tetapi dalam trigonometri kita bercerita tentang sudut. Okey, sudut dalam sebuah segitiga ada berapa? Kalau garis segitiga, kalau sebuah segitiga garis ada 3 garis. Kalau sudut ada 3 sudut. Okey, dalam trigonometri kita bercerita tentang sudut, di mana salah satu sudut adalah sudut tegak. Jadi bila salah satu sudut tegak 90, ni 90 darjah. Yang ni tak berubah, tetap dah. Dia pusing 360 pun, yang ni tetap 90 darjah. Yang bukan 90 darjah adalah apa? Sama ada sudut ni sudut A atau sudut B. Okey, jadi di sini ada beberapa istilah. Okey, kalau sudut ni antara ni, contohnya ini sudut Y dan ini adalah sudut X. Okey, kita dalam trigonometri kita bercerita tentang sudut lah, kita berada dalam sudut.
Kalau termometer garas, kita berada pada garis. Okey. Bila kamu berada, contohnya rajah satu ni. Okey, kita mencari sudut X. Ini sudut X. Jadi kamu berada di sini, X. Jadi ada istilah sisi sebelah. Mana garisan sebelah? Ini adalah sebelah. Garisan ini adalah sebelah. Dan ini tentang. Okey, ini bertentangan. Okey, bertentangan. Kamu duduk depan komputer, depan telefon, itu bertentangan. Betul tak? Okey, kalau ada siapa kat sebelah, adik ke, mak ayah ke kat sebelah tu, kita panggil bersebelahan. Okey, jadi bersebelahan. Okey, sebelah kamu ada contohnya dinding. Okey, sebelah ada objek. Jadi bersebelahan. Jadi setentang. Kalau kamu berada di sudut X, sebelah dia adalah di sini dan bertentangan dia adalah di depan. Jadi hipotenus tak akan berubah. Hipotenus jangan diusik. Hipotenus jangan diusik. Okey, kalau kamu berada di P, sudut P, yang ni di Y ni, maka sebelah ni adalah di mana? Di sinilah. Okey, tadi di sini setentang kan? Sebab dia berada di sudut ni, sudut X. Tapi kalau dia berada di sudut Y, yang setentang ni dia jadi sebelah. Yang setentang akan berada di garisan ini, QR. Jadi bersebelahan dan bertentangan ni, sudut sisi sebelah, sisi setentang berubah bergantung pada kedudukan kamu. Sudut sini atau sudut sini. Sudut 90 darjah tak berusik dan hipotenus tak berusik. Yang berubah adalah sebelah. Bertentangan ni opposite kan. Opposite. Sebelahan apa? Adjunction ni. Tak lagi go bahasa Inggeris dah. Jadi nanti cikgu akan bagi satu formula untuk ingat dalam bahasa Inggeris lah. Depan ni opposite. Nanti cikgu bagi. Kita tengok dulu. Betul tak? Opposite depan. Setentang. Setentang opposite kan. Okay. Okey, kita tengok pada ni. Okey. Yang mana yang baru masuk? Okey, ini kita cerita tentang tajuk baru. Tajuk ni jangan kata susah je tajuk ni, mudah. Cikgu bila cikgu kata mudah, insya-Allah mudah. Sebab apa? Sebab kita kalkulator yang bekerja nanti. Bukan kamu yang perlu fikir, kalkulator yang perlu fikir. Kita bagi arahan pada kalkulator. Okey, kalau tengok pada contoh yang pertama ni. Contoh pertama dia dah bagi jawapan. Kita apa? Simpan saja tajuk ni. Pertama dia berkenaan, dia takkan lebih pada segi empat segi. Dia tetap bercerita tentang segitiga. Jadi kamu jangan bimbanglah, dia bercerita tentang segi tiga. Dia tak akan cerita tentang segi 4, segi 5. Belum lagi. Belum sampai level kamu lagi. Kamu perlu kuasai segitiga je dulu. Okey. Kita ambil ni sebab jadual dia ada. Dia dah ada jadual kan. Jadi okey, cikgu tak ada soalan ya? Bunyi sesek-sesek ya? Okey. Sekarang ni kita masuk introduction lagi. Kita tak start mengira lagi. Kita baru nak mengenal. Kamu perlu kenal dua istilah dalam sini. Selain pada hipotenus, cikgu percaya semua orang daripada kamu yang ada dalam ni dan yang akan tengok, kamu semua kenal apa itu hipotenus. Betul tak? Cikgu matematik sebelum ni dah bagi tahu kamu di tingkatan 1 dulu, hipotenus adalah garisan yang paling panjang kan. Jadi kamu dah tahu dah. Okey, kalau gambar rajah biru ni, hipotenus dia di mana? Okey, cikgu tarik siasat ni hipotenus. Yang ni mana? Setentang dengan sudut dia, inilah hipotenus. Yang mana hipotenus? Bagi segitiga ni, ini hipotenus. Kenapa? Tiba-tiba. Okey. Cikgu ingat internet cikgu dah terputus. Okey. Mana hipotenus? Okey, ini adalah hipotenus.
Ini adalah hipotenus. Di sini ada dua segitiga. Apa ni? Okey. Okey, ini adalah hipotenus. Ni ada dua segitiga hipotenus kan. Jadi hipotenus ni tak akan berubah. Sekarang ni kita bercerita tentang kamu perlu tahu dua lagi. Mana yang sisi bersebelahan dan mana yang sisi setentang. Okey, setentang. Okey, tak apa. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, kena pasti. Okey, benda yang pertama dia nak sisi bertentangan. Ni pertama. Sisi bersebelahan. Yang kedua, hipotenus. Yang ni dah tulis dah. Hipotenus. Yang ketiga, ini tak ada masalah. Berdasarkan sudut yang diberikan dalam jadual di bawah. Okey, contohnya dia kata segitiga. Kita kena tahu lah. Okey, dalam sudut ni adalah simbol sudut. Kalau kamu nampak simbol segitiga ni adalah simbol bagi sudut. Okey, dalam matematik kalau dia kata simbol X, Y, Z, ini segitiga X, Y, Z. Bukan kamu kata segitiga X, Y, Z. Ini adalah simbol kepada sudut X, Y, Z. Sudut X, Y, Z tu berada di mana? Okey, contohnya sudut ABC berada di mana? Di tengah-tengah. Sudut KLM mana? Di tengah-tengah. Sudut PQT di mana? Tengah-tengah. RQS mana? Tengah-tengah. Maka sudut tu dia kata dah sudut ABC segitiga. Ni adalah okey, ni segitiga. Cikgu silap. Sudut ni simbol sudut. Cikgu pening lah. Okey, ni segitiga ABC. Ini adalah sudut. Betul lah. Ni sudut. Cikgu pun pening lah. Betul lah. Okey, ni sudut BAC mana? Di sini. Sudut BCA ni di C. Okey, di K, di M, di P, di R. Okey. Pembetulan sikit, kadang-kadang cikgu pening juga. Okey, sebab apa? Sebab otak mulut P dulu sebelum otak P. Okey, dia jadi macam tu lah. Okey, jadi sudut BAC, ni simbol separuh macam ni adalah simbol sudut. Hilang sat. Apa dia? Cikgu baru. Oh, okey. Okey, jadi hipotenus. Okey, sudut BAC, mana sudut BAC? BAC. Okey, BAC sudut tu berada kat mana? DA. Okey, jadi sudut tu berada di A. Okey, sekarang sudut tu berada di A. Okey, sudut ni, okey, cikgu buat tanda sikit. Apa ni? Okey, di sini. A berada di A. Maka sisi hipotenus dia kekal di sini. AC. AC adalah hipotenus. Kan? Okey, sebelahan dia AB. Betul tak? Bersebelahan dia AB. Okey, setentang dia adalah ni setentang, ini sebelah. Setentang dia BC. Jadi simple saja untuk soalan ni. Jadi kamu tengoklah. Kalau dia kata sudut TPQ mana? Berada di T. P Q berada di P. Maka sudut di sini. Maka setentang dia, hipotenus dia adalah PT. Setentang dia adalah TQ. Sebelahan dia adalah PQ. Sama juga kalau dia kata sudut QRS. QRS, maka sudut tu berada di R. Maka sudut setentang dengan dia adalah QS. Setentang. Sebelahan dia di sini. Hipotenus kekal. Garisan yang paling panjang dalam sebuah segitiga. Hipotenus kekal. Jadi jelas tak? Jadi kita cuba tengok soalan ni. Okey. Dia kata berdasarkan segitiga bersudut dekat di bawah, salin dan lengkapkan jadual diberikan. Okey, hari ni kita nak ta'aruf tentang segitiga je. Kita ta'aruf tentang hipotenus. Hipotenus kamu dah kenal dah. Hipotenus dah kenal waktu tingkatan 1 dulu. Sebelahan tak ada masalah. Sebelahan ni setentang, opposite, bertentangan, opposite, berdepan dengan kita, setentang, bersebelahan. Okey, kawan dalam kelas
sebelah dengan kita. Okey. Sebelah kita, tapi cikgu berada depan kamu. Okey. Bertentangan dengan kamu. Okey, jadi mana kursi dah mana nak? Kursi kat sini mana? Kerusi. Dia ambil. Kau sini. Mafi. Okey. Ganggu cikgu punya skrin. Okey, jadi kamu cuba faham betul-betul ini. Okey, sudut PQPR mana berada di P? Ini berada di R, ini berada di N, berada di K, berada di E, berada di G, A, E, C, D. Tengok tengah-tengah. Maka sudut tu berada di situ. Mafi. Okey. Jadi hipotenus tak ada masalah. Hipotenus kamu tulis siap-siap di sini. Ini hipotenus. Ini hipotenus dan ini hipotenus. Jadi tulis hipotenus bagi segitiga QPR. QPR. Okey, hipotenus dia kekal di situ. Jadi PR adalah hipotenus. Okey, sisi bertentangan dengan dia adalah sudut yang bertentangan di sini. Okey, jadi QR. Okey, bersebelahan dengan dia adalah ni sebelah. Jadi PQ. Kamu tulis QP pun sama, kamu tulis RQ ni pun sama. Depan belakang tak kisah. Yang penting Q. Dia punya abjad tu sama. Okey, jadi sudut cikgu ambil ni. Kerusi tak elok. Oh, tak. Okey. Jangan letak lah. Okey. Okey, tengok pada contohlah cikgu bagi secara rawak sebab cikgu percaya ramai yang tak ada masalah kot yang ni kan. Boleh faham. Okey, FEG cikgu warna lain. Okey, FEG E berada di E. Okey, nis apa dia? Bertentangan. Okey, bertentangan jadi FEG. Okey, bertentangan dia adalah FG. Okey, bersebelahan dia ini. Jangan ambil hipotenus pula bersebelahan ni. Hipotenus kekal hipotenus. Jadi EF. Okey, jadi hipotenus kekal EG. Okey, jadi yang ni cikgu tak perlu cerita banyak kot sebab kamu dah tak ada masalah cikgu rasa. Di mana kamu? Yang penting kamu kena jangan terkeliru lah. Kalau dia bagi simbol, kalau dia kata di sini. Okey, sudut ni simbol separa ni ni bukan lebih kecil ataupun lebih besar. Lebih kecil lebih besar pun lebih kurang macam ni kan. Okey, simbol lebih kecil pun macam ni juga. Tapi bila dia letak abjad ni katanya X, Y, Z, sudut tu berada di mana? Berada di tengah-tengah. Ingat macam tu ya. Jangan keliru pula. Sudut tu berada mana? Di tengah-tengah. Jadi cuba buat 5.1a ni. Okey. Di mana kita berada? So, kamu akan berada salah satu daripada dua tempat saja. Dia takkan bagi sudut 90 darjah ni kekal dah. Dia kekal 90 darjah ni tidak terusik. Yang terusik antara dua ya. Sama ada sudut di sini ataupun di sini. Kita berada di mana? Kalau kita berada di sini, okey, kita tahu dah setentan dengan kita di sini. Maka sebelahan dengan kita sebelahan dengan kita di sini. Di sini tak? Okey. Jadi di mana kamu akan berada? Kalau segitiga ni sama ada di sini atau di sini. Dia tak kongsi segitiga sudut tegak ni. Sama ada di sini atau di sini. Sama ada di sini ataupun di sini. Di sini ataupun di sini. Setentang sebelahan. Bergantung pada di mana kita berada. Di mana soalan minta. Okey. Kita tengok dulu. Okey, simple saja untuk malam ni, simple saja. Okey. Ada soalan tak sebelum tu?
kita akan masuk hubungan sudut tirus dengan nisbah sisi bersudut tegak. Okey. Okey, ni kita dah masuk sin, cos dan tan lah. Okey, sebelum tu cikgu nak tahu. Ramai yang malam ni. Ada soalan tak? Simple kan? Okey, berapa minit dah masa? Apa dia? Sak, ada komen ni. Cikgu banyak lagi tu. InsyaAllah faham. Okey, alhamdulillah faham. Okey, kamu boleh buka chat ni. Kita boleh chat. Boleh lah. Kamu nak kata apa? Okey, jadi untuk tajuk ni simple saja. Banyak ni komen lah. Okey. Okey, cikgu nak masuk tentang sikit perkaitan. Kalau tengok ni hubungan antara sudut tirus dengan nisbah segitiga bersudut tegak. Okey. Sin, cos, tan. Okey. Sudut bertentangan, kalau bahasa Inggeris kita panggil apa? Okey, siapa boleh bagi tahu? Opposite kan? Okey, opposite. Setentang. Sebelahan? Injunction. Betul tak? Ini nak kena buka, lupa dah ni. Tua dah. Okey, opposite. Sebelahan. Okey, jadi nak terangkan sikit kaedah bagaimana kita nak ingat. Kalau dalam sains, kalau ingat dulu, kalau dalam sains, macam mana kamu nak ingat warna pelangi? Cikgu sains akan bagi satu kaedah bagaimana cara kita nak mudah ingat warna pelangi. Betul tak? Jadi macam mana kamu ingat warna pelangi? Okey, dalam sains dulu, warna pelangi macam mana kamu ingat? Merah, jingga tu. Okey. Apa merah, jingga, hijau, kuning, hijau, biru, indigo, ungu kan? Bagaimana kamu boleh ingat warna pelangi ni secara teratur? Jadi kamu biasanya cikgu sains akan bagi dalam bentuk ayat Macam mana start sekolah ada ayat-ayat dia. Bagaimana kamu menghafal ni? Jadi kamu ikut susunan warna pelangi tersebut. Okey, sama juga dalam sin, cos dan tan. Okey, cikgu tak tiba-tiba rasa ni. Okey. Okey. Okey, dalam cikgu rasa ni semacam sabar saat nak. Okey. Okey, di bawah tajuk trigonometri ni dia ada tiga. Kalau kamu tengok di sini ada tiga benda: sinus, kosinus
dan tangent. Okey, kalau tengok sini sinus kita ada formula lah. Okey, formula kepada ni cikgu jadi sebab dia tulis kat Melayu. Sebab sebelum ni istilah ni cikgu belajar kat Inggeris. Formula tu cikgu kena hafal kat Inggeris. Okey, cikgu letak ni. Okey, di dalam ni kita nak mencari sudut dalam. Okey, nak cari garisan menggunakan sudut di dalam. Tu maksud dah. Okey, cikgu letak tadi apa? Sisi bertentangan, opposite kan. Sisi bertentangan, opposite hypotenuse. Okey, bersebelahan ni adjacent. Adjacent sekejap saya kena figure out. Lupa aja bukti. Bersebelahan. Okey, tak apalah. Okey, lah ni kamu ingat bertentangan ni adalah O, ni adalah H, ini adalah bersebelahan ni adalah A, ini adalah H, bertentangan ni adalah opposite O, bersebelahan ni adalah A. Okey, itu cara kena ingat sin. Okey, okey, sekarang ni bertentangan, kamu dah tahu sisi bertentangan bila kita duduk. Okey, bila kita berada pada sudut yang ini kekal 90 darjah. Okey, kamu berada di mana? Okey, kalau kita berada di sini, okey, jadi kita tahu dia akan bercerita tentang dua sudut ni lah, antara sudut tirus ni. Okey, sudut ni sudut tegak. Jadi antara kedudukan A dan kedudukan B. Okey, kalau kamu berada di kedudukan A, maka ini setentang. Ini sebelah. Ni O, ni A, adjacent. Jadi sekarang ni dia ada 3, sama ada sin, cos, singkatan dia, dan tangent, tan. Okey, sin, cos dan tan. Dalam ni ada dalam kalkulator kamu. Kalau kamu tengok, nanti dia akan tanya, okey, sin sama dengan apa? Sin, okey, formula dia so kah tua. So kah tua ni. Sin opposite per hypotenuse, kah adjacent per hypotenuse, tan opposite per adjacent lah. Maksudnya apa? Jadi kamu hafal, cikgu hafal yang ni. Cikgu hafal yang ni, so kah tua. Jadi mudah. Bila melibatkan trigonometri, kamu hafal so kah tua. So kah tua. Bila sebut sin je so, cos kah, tangent tua. So kah tua. Ada kalau kamu boleh bina ayat ni atas kreativiti kamu lah. Jadi untuk ikut susunan ni, ini adalah susunan yang formula dia. Ini adalah formula so kah tua. Jadi kamu apa ni dalam kamu punya ni, so ni apa? So ni maksudnya sin. Sin sama dengan O per H. Okey, kah sama dengan apa? Kah ni adalah K tu adalah cos, sama dengan adjacent per hypotenuse. Manakala tua, tan ni adalah apa? Tangent, tan sama dengan opposite bahagi adjacent. Adjacent ni okey, jadi kamu kena
Sebab cikgu nak buat ayat bahasa Melayu susah sikit. Jadi opposite ni setentang. Kamu kena hafal lah. Okay, tambahlah vocabulary sikit. Opposite ni setentang. Ni hypotenuse, hypotenuse lah kekal. Injunction ni sebelah. Yang ni hypotenuse. Okey, opposite setentang dan injunction ni sebelah. Okey, jadi nanti next soalan dia akan tanya kamu. Okey, diberi sebuah segitiga. Okey, soalan ni dia boleh letak tiga benda tu. Sama ada sin, cos dan tan. Sin Maya. Cek. Okey. Ramai mana ni? Okey. Tiba-tiba terputih. Okey, kalau tengok di sini, soalan akan tanya kat kamu, dia akan dia bawah tajuk trigonometri ni, dia tiga benda je. Sama ada sin. Okey, sin kalau dia dah bagi dah. Contohnya di sini 4, di sini 5, di sini 7. Okey. Soalan akan tanya, sin bagi sin bagi itulah kedudukan tu. Cuba ambil. Okey, sin dah kat sini. Contohnya sin dia boleh jadi sini ni boleh jadi 3. Soalan boleh tanya 3. Sama ada sin ataupun cos ataupun tan. Okey, jadi sin di sini. Contohnya soalan kata sin kan, sinus. Okey, sin dia apa? Sin sama dengan soh lah. Kamu bila kata sin kamu tulis soh tu apa? Soh tu apa? Okey, sama ada sin sama dengan opposite dah apa? Per hypotenuse. Opposite dah sama dengan, jadi sin sama dengan opposite dah 5, hypotenuse dah 7. Maka inilah jawapan dia. Sin sama dengan 5/7 bagi kedudukan di sini. Kalau dia kata okey, cos, cikgu lebih mudah, cikgu ambil soalan terus lah. Okey, cikgu ambil soalan terus. Cari apa ni, ambil apa ni? Okey, cikgu ambil soalan. Dia benda ni mudah tapi cikgu tak dapat gambar. Tak boleh nak cerita. Awak nak apa? Ambil. Ini cari. Ni ada langgar. Okey, kita bincang pada soalan terus, lebih mudah. Okey. Jadi apa yang kamu kena ingat adalah soh kata tu aja. Soh kata untuk menjawab soalan ni. Dia simple saja. Apa yang tu? Okey, kita terus ambil 5.1b. Okey. Okey, kalau tengok di sini dia kata lengkapkan jadual berdasarkan segitiga bersudut tegak di bawah. Okey, dia melibatkan segitiga bersudut tegak ah. Okey. Kalau anda kata garisan tu tak diberi. Okey, biasanya kalau setengah soalan dia akan bagi jarak dia bagi jarak, ataupun kalau di sini dia tak bagi jarak, kita nyatakan dalam bentuk garisan DE per DF ataupun LM per contohnya LK. Jadi kita bagi dalam bentuk ni. Setengah soalan dia bagi nombor. Dia bagi nombor siap di sini. Contoh dia kata di sini contohnya 3, di sini 5, di sini 7. Okey, jadi kita nyatakan dalam bentuk nombor lah. Okey, jadi soalan kata tanya tiga benda. Okey, sin, cos dan tan. Sin, cos dan tan. Okey, bagi kedudukan X, sin, cos dan tan, dan kedudukan Y, sin, cos dan tan. Okey. Jadi sebelum kita nak jawab soalan ni, kamu kena ingat balik apa yang kita tadi. So
tua. Apa itu soh kah tua? Soh ni maksudnya sin sama dengan, maksud dia adalah sin sama dengan opposite bahagi dengan hipotenus. Manakala kah ni adalah cos sama dengan injunction per hipotenus. Dan tua ni adalah tan sama dengan opposite per injunction. Jadi opposite ni apa? Opposite ni setentang. Ingat tu, opposite setentang. A ni sebelahan, H ni adalah garisan yang paling panjang. Jadi mudah je di sini. Okey, kalau dia kata segitiga EDF, okey, mana EDF? Okey, ni segitiga yang pertama. Okey, jaga letaknya ni. Okey, ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, dan segitiga yang ni tiga, dan ini keempat. Jadi DEF segitiga yang pertama. Okey, dia kata sin bagi X. X berada di mana? Okey, X berada di situ. Okey, cikgu ambil ini. Okey, sin apa, sin formula dia apa? Sin sama dengan, okey, O per opposite per H. Mana opposite dah? Setentang dia mana? Okey, setentang dia adalah garisan ini. Jadi EF per hipotenus apa? DF. EF per DF. Maksudnya garisan. Nanti kita net latihan, dia akan bagi nombor lah. Kadang-kadang dia soalan akan bagi 2 nombor daripada 3. Maksudnya nombor yang ketiga tu kita kena cari lah. Kalau nak kena cari, kita terpaksa guna kaedah teorem Pythagoras. Okey. Kalau dia kata sin bagi segitiga KLM. Mana KLM? KLM. Segitiga dah. Okey. X di sini. Mana dia punya sin dah? Sin adalah opposite per H. Opposite mana? Opposite dia adalah LK. Dia punya hipotenus dia adalah M. Ni MK. MK atau KM. Okey. PQR. Mana PQR? PQR. Okey, okey. Kalau sudut ni PQR, maka dia punya segitiga tegak dia di sini. Okey, jadi mana dia punya hipotenus dia? Hipotenus dia di sini, daripada PR. Okey, mana dia punya setentang dia? QR. Jadi okey, sin bagi dia sama dengan opposite dia apa? Opposite dia adalah ni. Opposite setentang terus. Sebab dia melibatkan segitiga besar kan? Dia okey. Soalan ni kamu kena faham. Okey, dia kata segitiga PQR. Maksudnya dia cover terus semua. PQR semua yang besar ni. Jadi QS ni tak ada. Garisan QS ni tak ada maksud dia. Jadi setentang dia adalah QR. Hipotenus dia adalah PR. Okey, jadi kamu masukkan satu. Contohnya cos. Cos bagi X. Cos ada di mana? X mana ni? Okey, ni. Kita ambil warna lain. Warna apa ni? Warna biru. Okey. Cos bagi X. Okey, cos apa dah? Kah. Kalau cos, kamu kena ingat kah. Ini so kah tua. Ni so kah tua. Supaya kita tak terbalik lah. Kamu ambil dia punya formula dia tu. Cikgu macam ada orang komen ni. Fokus. Okey, jadi kah ni apa? Cos sama dengan injunction per hipotenus. Injunction dia sebelahan. Okey, kita berada di mana? Bersebelahan dia adalah ini bersebelahan. Daripada X ni sebelahan dia ni LM. Okey, LM bahagi dengan LM bahagi dengan hipotenus MK. Okey, kita pergi pada tan. Tan ni sama dengan apa? Opposite per injunction. Opposite setentang. Okey, pada X setentang LK
bahagi dengan injunction sebelahan dia, LM. Okey, kalau sin bagi Y, sin bagi Y mana? Okey, ini adalah segitiga DEF ni kan. Okey, kamu kena tengok sini segitiga apa. Jangan tengok merata gitu. Okey, DEF, cikgu terbalik dia. DEF, segitiga DEF. Yang ni cikgu tengok yang ni. Ni terbalik ni, yang ni ke bawah ni. Okey, ni segitiga apa? Untuk sin Y. Okey, sin Y berada di sini. Opposite per hypotenuse. Opposite mana? 5 pula. DE hypotenuse DF. Jadi kamu masukkan saja kedudukan. Sekarang ni kita nak mahirkan kamu. Okey, soalan ni nak mahirkan kamu bagaimana kamu nak letak di mana opposite sudut yang garisan bertentangan dengan garisan bersebelahan, di mana sin, cos dan tan ni akan bercerita tentang sudut ni lah. Okey, jadi kamu cuba buat dulu. Okey, cuba siapa boleh tanya, ada soalan tak? Tanya. Kalau masih lagi keliru tentang 3 item ni, sin, cos dan tan. Sin, cos dan tan ni macam cikgu beritahu tadi, nama dia pun ni, tapi tak apa, benda ni ada dalam kalkulator saintifik kita nanti kalkulator saintifik kita akan guna kalkulator saintifik nanti next class. Dia akan tunjuk bagaimana cara kita nak gunakan kalkulator saintifik ni. Dalam ni ada sin, cos dan tan. Jadi tak ada masalah untuk kamu nak kira nanti. Sebab kalau zaman cikgu dulu, cikgu sekolah menengah macam kamu, tak ada kalkulator saintifik ni, tak ada lagi. Jadi perlu mengira kaedah manual. Guna buku log dah tu. Memang buku log tu tebal sebagai rujukan dia. Dia dah ada siap dah. Jadi cara manual lah maksudnya dia. Tapi untuk zaman kamu ni sangat mudah, sebab kita menggunakan kalkulator saintifik terus. Okey, jadi di sini untuk soalan ni kamu mahir yang ni dulu. Okey, mahir yang ni dulu. Bagaimana nak mencari sin, cos dan tan bagi sesebuah segitiga bersudut tegak? Okey, kalau apa yang cikgu sebut tadi, awal tadi, bahawa teorem Pythagoras, kita mencari panjang garis, 3 garis. Tapi dalam trigonometri ni dia ada 3 item, sin, cos dan tan. Dia akan berubah-ubah mencari. Kita guna juga garisan ni. Dia kombinasi antara garisan sesebuah segitiga berserta dengan sudut di dalam. Nanti kita akan kira berapa sudut di sini berdasarkan garisan yang ada. Okey, nanti next class. Jadi hari ni kamu kena mahirkan dulu. Di bawah ni ada 3 item, sin, cos dan tan. Sin ni bahasa panjang dia sinus, cos ni cosinus, tan ni tangent. Okey, jadi benda ni dia ilmu kejuruteraan lah. Nanti kamu akan tahulah sebab apa perlu cari benda macam ni. Nanti sebab dia punya asas kepada ilmu kejuruteraan lah. Kalau kamu masuk ilmu kejuruteraan nanti kamu akan tahulah, oh benda ni sangat penting. Okey, kejuruteraan, arkitek, pilot, kamu nak terbang kan, nak bawa kapal terbang, semua akan guna sudut ni. Jadi ilmu ni asas kepada banyak kerjaya lah yang ada di Malaysia ni. Jadi kamu kena betul-betul mahir. Okey, jadi cuba faham. Okey, formula ni kamu kena hafal. Okey, formula ni wajib hafal. Untuk tajuk ni kamu nak hafal, susah juga nak hafal. Tak susah. Ingat perkataan ini. Dia ada 3 je, sin, cos dan tan. Untuk ingat sin, cos dan tan, kamu kena ingat perkataan ni, soh, kah, tua. Sebab dia ada, sebab apa? Sebab ada, okey, ada ni je perkataan dia tak lebih. Dia ada 3 je perkataan ni, 3 apa? Hypotenuse, injunction dengan opposite. Okey, dari 3 je. Hypotenuse ataupun injunction sebelahan ataupun opposite bertentangan. Jadi sin, cos dan tan kita combine antara 3 ni lah. Jadi cara susunan dia, cara paling mudah,
adalah sohkah tor. Okey, jadi ada masalah. Jelas ha? Jadi mahirkan dulu. Contohnya tan. Tan ada TOA. Okey, TOA. O ni adalah opposite dan A ni adjunction. Bagi segitiga, contohnya cikgu kata segitiga PQR. Mana PQR? PQR. Okey. Tan bagi Y. Tan bagi Y. Okey, di sini. Okey, kamu berada di sini. Okey, cikgu lukis orang. Okey, kita berada di sini. Y. Okey, dia nak apa? Sin ke cos ke tan? Okey, kalau dia kata nak tan TOA, mana opposite? Opposite dia adalah PQ. Okey. Injunction dia sebelahan dia mana? Jangan ambil hypotenuse pula. Hypotenuse tu kekal. Maka injunction dia adalah QR per QR. Okey, jadi kamu isi je tempat kosong ni. Okey, nak ambil apa lagi? Okey, cos bagi Y. Bagi segitiga KLM. Mana KLM? KLM. Maka kita berada cos Y di sini. Kamu berada di sini. Okey. Dia nak apa? Cos. Cos sama dengan injunction bagi hypotenuse. Injunction apa? Okey, injunction dia LM. Okey, hypotenuse. Mana hypotenuse? Okey, ini adalah hypotenuse. KM. Jangan duduk ni. Faham betul-betul dah? Okey. Jelas. Ada soalan tak? Okey, cikgu rasa insya-Allah boleh kan. Jadi apa yang kita kena hafal di sini adalah cikgu highlightkan sekali lagi. Dan cikgu harap kamu ingat formula. Okey. Sin, cos dan tan. Formula dia adalah sin, cos dan tan. Hari ni sin, cos dan tan. Okey, sin, cos dan tan ni ingat apa dia formula dia? So kah? Jangan okey, so kah to. Okey, ingat itu je. Okey, untuk hari ni itu saja yang kamu kena mahir. Okey. Malam ni kelas malam ni sebab kalau kita tengok tu ramai kan. Ramai cikgu tengok. Ramai sebab cikgu dah janji kemarin, cikgu lupa, cikgu dah terjanji bukan kemarin, pagi tadi cikgu dah terjanji dengan kelas putera bahawa malam ni ada kelas ganti. Sedangkan cikgu dah janji dengan kelas puteri 2 hari yang lepas malam ni kelas ganti. Jadi untuk tidak mengecewakan, cikgu panggil semua masuk. Sebab benda ni pun kamu kena belajar sama. Jadi nanti benda yang sama kamu akan belajar. Dan sama pelajar putera tinggal sikit lagi dan tajuk garis lurus. Tinggal dalam sikit lagi, 1 kali kelas lagi habis. Jadi tak apa kamu belajar siap-siap apa yang cikgu nak terangkan hari ni. Mungkin next kelas cikgu takkan bagi gabung lah. Next kelas pelajar puteri akan kelas puteri sajalah. Okey. Untuk hari ni takat tu saja kelas kita. Dan hari ni kamu kena ingat, nanti next kelas cikgu akan tanya soh kah to. Apa itu? Jadi soh tu ada sin sama dengan opposite per hypotenuse. Kah adalah cos sama dengan injunction per hypotenuse. Injunction apa? Injunction adalah sebelahan. Opposite setentang. Okey. To adalah tangent tan. Tan sama dengan opposite per injunction. Jadi kamu kena ingat 3 istilah ni. Bagaimana nak menentukan. Nanti kita ni baru introduction, tak masuk lagi. Tajuk ni kita tak masuk lagi. Kita baru kata panggil pengenalan baru, ta'aruf baru. Nanti dia akan bagi nombor dan angka, kita akan kira. Okey. Ada soalan tak? Okey. Tak ada soalan lah. Untuk hari ni itu saja kamu kena mahir. Cuba buat latihan uji minda. Okey, cuba buat latihan uji minda 5.1b. Okey, buat. Jangan tangguh. Jangan tengok saja hari ni lepas tu tak buat. Masuk next class blur pula. Kan?
Cuba buat latihan supaya kita kemas 5.1B dan latihan 5.1A. Okey, 5.1A ni baru nak kenal yang mana setentang, yang mana sebelah, yang mana hipotenus. 5.1B baru kita nak kenal. Kalau sin yang mana setentang, sebelah, hipotenus. Sin, cos dan tan. Dia tak lari daripada 3 benda tu lah. Setentang, sebelah dengan hipotenus. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Sebelum cikgu tutup, ada apa-apa soalan? Tu dia. Tengok tu. Jadi kelas malam ni 3, 6, 9, 12, 15. Kalau ramai macam ni kelas cikgu syok. Okey, jadi 15 orang dalam ni. Cikgu harap kamu cubalah tengok balik video-video cikgu yang cikgu share sebelum ni, bagi rujukan kamu. Okey, cikgu harap generasi kamu adalah generasi yang cemerlang lah, dengan IT, dengan apa. Jadikan apa yang berlaku pada hari ni itu satu, kita anjakan paradigma untuk kamu lah, untuk kamu terus berjaya. Untuk berjaya ni perlu usaha, tidak diberi. Nak berjaya ni perlu usaha. Okey, takat tu saja kelas kita pada hari ini. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Kalau ada apa soalan, WhatsApp cikgu WhatsApp dalam grup. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.